Kan elok tau. Elok. Adab. Nabi pun tak ada marah isteri dia tongking-tongking bini ni. Kita ni dah lah tongking isteri. Depan orang ramai pula tu. Jaga. Lagi satu lagi adab kita kan. Nabi adab bercakap. Nabi jaga. Kita boleh tegur je ke masjid. Tegurlah elok-elok. Ada cara. Kita tengok dalam ramai-ramai tu siapa yang boleh hunding sikit. Imam. Mam, saya ada pandangan lah mam. Apa dia? Lain kali janganlah panggil Samsul debat. Asyik dia ya. Contoh lah kan. Contoh dekat itu kan. Oh ya ke? Tak adalah kebetulan kita orang baru dapat dia tu. Oh ya ke? Saya ingat dia dah selalu. Tak adalah. Ni baru kali kedua. Oh ya ke? Dengar-dengar dia kena gam ya ke? Sorak dah banyak cerita kan. Tak ada orang nak gam tapi tak melokek. Jangan contoh aja kan. Gam tu gam koteh. Itu kan gam orang lah macam tu kan. Jangan dengar-dengar cakap orang. Aduh je kan. Yang risau pula. Masa tu saya kat Makkah tu. Dengar cerita tu kan. Cakap elok. Ini tak. Mam, saya nak cakap dengan mam lah. Lain kali jangan lagi dah. Ni pecamah ni jangan. Panggil dia ni pula. Ni senarai saya. Ni nombor telefon. Itu bukan macam tu cara nak tahu ada. Mam, lain kali janganlah lauk ni mihun. Aduh tak boleh. Malam ni bukan mihun kan. Kan ni contoh. Takut tokono belakang dah berkelang kabut orang belakang. Tukar. Apa hal lah ni kan. Dia macam tahulah malam ni mihun tu kan. Contoh lah kan. Tak. Kadang-kadang mencadang nak tapi contribute tak nak kan. Cuba tanya mam, penceramah ni gambar lauk apa dia gambar dengan dia lauk gulai kuning. Lepas tu dia telur dadah tu favorite betul tu dalam setiap ceramah sebut ni. Jadi tak apa, lauk gulai kuning dengan telur dadah saya masak. Dah ada. Senang hati mam. Ini mencadang ni buat tak nak. Betul tak? Komplainnya gotong royong tak datang. Kita petang ni ada gotong royong masak untuk program malam ni. Datang beramai-ramai dalam grup WhatsApp. Seko pun tak menyaut. Yang menyaut timbalan imam. InsyaAllah okey. Dia Yang lain datang komplain. Ni surah Al-Iman New Zealand ni bukan sini. Sini okey. Kan? Tu dia, kita jangan komplain. Betul tak? Nabi macam tu lah. Nabi tak ada. Begitu juga sebut tadi, kita ni hamba Allah. Nabi macam mana? Nabi sendiri pun menangis-nangis minta ampun dengan Allah. Dengan tahap Nabi tak ada dosa tu. Nabi salat menangis. Satu malam Nabi sebut dengan Aisyah, wahai Aisyah, bolehkah kau izinkan aku barang aku nak solat sunat barang sebentar? Bukan Nabi minta izin tu, tapi dari segi bahasa lah, berbahasa macam kita lah, wahai isteriku, izinkan abang pergi kerja dulu. Bukan takut bini tau, tapi berbahasa. Wahai isteriku, bolehkah abang pergi kerja dulu? Silakan wahai suamiku, berjuanglah demi keluarga kita. Macam tu lah kan. Tapi Nabi sebut macam tu lah, izinkan aku nak bersolat dalam seketika. Kata isteri Nabi, sesungguhnya aku lebih gemar kau berada dengan aku di dalam selimut ini, tetapi pergilah kau wahai Rasulullah. Makna lagi gambar seronok lelaki dengan dia dalam selimut tu, tapi pergilah. Suami pun pergi. Tiba-tiba tak dengar bunyi macam cewek, macam bunyi air mengelagak. Apa bunyi tu? Rupa bunyi Nabi sedang menangis. Nabi ambil wuduk menangis. Nabi solat menangis. Sampai kesudah Kuna Aisyah tanya, kenapakah kau menangis? Bukankah engkau dosa kau telah diampunkan oleh Allah? Kau menangis siapa? Salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah SWT kerana aku tidak mempunyai dosa? Ini juga kita yang banyak dosa ni tolak. Okey, tak ada apa, steady kan. Cerita neraka senyum lagi kan. Orang lain cerita neraka, ya Allah, menangis. Zaman Nabi cerita neraka menangis, menggigil, ngelota-ngelota badan. Itu sebab kita ni takut kepada Allah sepatutnya. Itu sebabnya Hanzalah bertanya kepada Saidina Abu Bakar, macam mana cara nak ngelakkan kami menjadi seorang yang munafik? Apa maksud kau? Yalah, bila kami bersama dengan Nabi, Nabi cerita pasal syurga, terbayang syurga tu macam mana. Bila Nabi cerita neraka, takut betul, terbayang neraka macam mana. Habis macam mana. Tapi bila jauh pada Nabi, kami relax, kami lalai dengan keluarga, lalai dengan suami, isteri, anak-anak. Macam mana tu?
Bila sampai pada Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis mengingati Allah tu pailah. Macam ni kan, ingat Allah banyak-banyak dalam ceramah. Dalam ceramah ni, semua dalam hati ni, bila ada yang terkonol kat dia, betul lah, aduh aku ni, dalam hati lah, aduh betul kata penceramah ni, aduh aku ni bila lah nak berubah. Keluar pada surau ni baik pangai dia balik, tapi masuk dalam majlis ilmu balik, betul lah cakap dia. Itu sebab kena selalu datang. Itu rancangan yang kita buat ni sekarang ni, program ni dah sampai Masaj Iman 3.0. Dia akan sambung tu, sambung sampai berpuluh-puluh sok budak ni sok sampai ni Masaj Iman 18.0. Dah lama lah, banyak kali disambung-sambung berteruskan. Orang yang memulakan tu dapat pahala, sebab dia initiate orang lain sambung kan? Macam tu lah kan? Takut tu sebab kita sebut kita hamba Allah, tapi Allah Ta'ala suruh kita tak buat. Allah Ta'ala larang kita buat juga. Beli nombor ekor tak rasa apa, kau ni apa nak jadi kau, aku ni ikhtiar, dengan izin Allah menang first prize dah. Tak bersalah cakap tu, tak ada rasa apa. Kat sini elok, kat pucung elok, sampai kat sempadan Thailand, mulalah dia mengunjungi pusat penyembelihan ayam. Faham tak faham sudah, disembelih ayam tu betul-betul. Orang perempuan nak berkawut muka ayam apa je kan. Pergi ke Thailand, pusat penyembelihan ayam, disembelih ayam tu betul-betul. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba paut dah lapar, dan dia boleh tanya ke mana nak cari restoran halal. Cuba fikir tu, dia ngojorkan ayam tadi tak fikir halal haram lah. Mata mentah darah, tingat deh halal haram. Tu dah keadaan. Tingat saya dalam kisah. Kita nampak benda tu simple, tapi takut kepada Allah ni sebenarnya besar ganjarannya. Kita meninggalkan sesuatu kerana takut pada Allah, ganjarannya syurga. Tak susah lah, senang sepe. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub digambarkan seorang lelaki mengajak seorang perempuan untuk bersama-sama dengan dia. Mari kita bersama. Perempuan tu kata apa? Kau pergi tinjau kalau orang dah tidur. Dia pun seronok lah, dia pun pergi tinjau. Dengan harapan tadi dia faham perempuan tu, so tengok lain clear ke tidak. Sampai terompeh lah pinggan tu. Punya nak cek lain clear tak clear. Dia pusing balik, dia kata dah aku dah tengok dah, semua dah tidur dah. Lelaki tu cakap macam tu lah. Perempuan tu jawab apa? Kalau betul semua dah tidur, aku nak tanya kamu, apakah Allah tidur? Tak peranjat dia. Langsung dia bertaubat, menangis dia tinggalkan perempuan ni. Tak jadi dia dengan niat jahat itu. Dengan sebab itu Allah janjikan dia syurga. Peristiwa yang kedua, seorang perempuan, suaminya jatuh terlantar. Selama ni suami cari rezeki untuk keluarga, suami terlantar sakit. Kemudian dia kata macam mana lah sekarang ni, anak semua lapar. Suami dia kata kau pergilah jumpa satu orang kaya ni, orang kaya ni boleh bagi kesenangan kat kita, kau pergilah minta bantuan dengan dia. Bila dia keluar, dia tinggalkan anak dengan suami dia, dia pergi sampai ke rumah orang lelaki kaya ni. Aku nak minta bantuan, kami perlukan makanan, perlukan bantuan duit apa semua, sebab kami semua lapar, mana dah susah sangat hidup kami ni. Kata orang kaya tu, boleh dengan satu syarat, kau mesti bersama dengan aku. Lelaki kaya tu ajak perempuan tu buat maksiat dengan dia. Maka dia tak setuju, dia balik tinggalkan lelaki kaya ni. Tetapi sampai di rumah, dia tengok anaknya mengengek-engek. Ibu, laparnya ibu, laparnya. Tak sampai hati, dia pusing balik pergi rumah orang kaya tu. Sampai rumah orang kaya tu, dia kata, setujukah kamu? Orang kaya tu tanya, kali ni adakah kau setuju? Dia mengangguk. Dia ajak masuk dalam bilik. Sampai dalam bilik, dia baru nak pegang bahu perempuan ni, mengata mengigil-gigil macam kena sawan. Kenapa kau macam ni? Orang kaya tu tanya, kenapa kau menggigil-gigil sampai macam ni sekali? Macam nak lucut dah, tunggu berbadan macam nak longkeh lah, nak tertanggal tangan kaki dia tu, menggigil teruk betul. Kenapa kamu ni? Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia kata. Terdengar jawapan perempuan ni, lelaki ni terperanjat, baru dia tersedar. Dia kata apa?
sesungguhnya engkau takut kepada Allah dengan kesusahan kau, maka aku ni patut lebih takut lagi kepada Allah dengan kesenangan aku. Dia yang susah dah terdosak dah, yang penting nak duit, yang penting nakkan harta supaya dia keluar pada kesusahan, maka patut benda ni dah tak peduli dah, tapi dia masih takut Allah. Maka dengan itulah lelaki ni kaya tadi insaf. Dia kata sepatutnya aku lebih senang ni, patut lebih ingat pada Allah sepatutnya. Maka lepas pada tu dia pun menyesali menginsafi perbuatannya. Maka dia bagilah sejumlah besar harta, dia bagi ke perempuan tu. Perempuan buat balik, berubah hidup dia, keluarga dia, sebab dia takut pada Allah. Perempuan tu dapat balasan ke dunia lagi dah dapat sebab takut pada Allah. Tetapi lelaki ni akhirat dijanjikan syurga oleh Allah. Macam itulah keadaan kita ni. Jangan takut-takut. Kan kita sebut, yang saya sebut awal tadi, kita sebut 3 perkara, tapi kita buat 3 perkara.